Jeli. Okey, sekarang kami nak kongsikan kepada anda satu program yang program amal peringkat kebangsaan 2022. Apa itu program amal? Kami sangat berbesar hati pada hari ini untuk bersama dengan Puan Hajah Nurhayati Haji Abdul Wahab, iaitu Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Selamat datang, selamat pagi Malaysia, Puan. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Baik. Program amal peringkat kebangsaan 2022, mungkin kita berikan sedikit pengenalan dan mukadimahnya terlebih dahulu untuk penonton Sapa Pagi Malaysia. Okay. Silakan. Terima kasih, Syu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pagi ni kita dapat bersama-sama. Terima kasih atas jemputan. So, program amal Malaysia ni adalah merupakan satu program Kementerian Pendidikan Malaysia lah yang telah dilancarkan pada tahun 2010 yang telah dalam melalui satu jawatankuasa kabinet lah khas untuk meluluskan program perubahan amal ni. Amal Malaysia ni adalah satu program asrama, ya, asrama yang bertujuan untuk perpaduan, ya, perpaduan dalam kalangan seluruh kaum rakyat Malaysia, bukan hanya kepada kaum utama Melayu, Cina dan India, tetapi juga pribumi, ya, di Sabah dan Sarawak. Jadi kita terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia yang berada di 4 buah sekolah, ya, di seluruh Malaysia, iaitu di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Sekolah Menengah Perempuan Sultan Ibrahim di Johor, Maktab Sabah, ya, di Sabah, dan juga Kolej Datuk Tuanku Haji Bujang di Sarawak. Ya. Jadi apakah objektif program ini dijalankan? Matlamat utamanya adalah untuk bertujuan untuk perpaduan lah, ya, perpaduan kaum dan juga untuk meningkatkan kepimpinan, ya, dalam kalangan pelajar dan juga memberi peluang, ya, kepada pelajar untuk berada di sebuah sekolah yang sangat cemerlang dan establish, maksudnya sekolah yang sudah terkenal, ya, dan akan meningkatkan self-esteem dalam kalangan pelajar dan memberi peluang kepada mereka untuk bergaul dalam kalangan dan berada di sebuah sekolah yang sangat cemerlang, ya, di seluruh Malaysia. Mengapa hanya sekolah-sekolah tertentu saja dipilih bagi tahun ini? Jadi orang tanya kenapa VI, kan? Kenapa sekolah menengah? Sekolah ini adalah sekolah yang telah lama, ya, yang telah terkenal dan merupakan sekolah yang suatu kebitaraan yang sangat tinggi. Contohnya macam VI, dia dari segi adalah sekolah yang mendapat kecemerlangan dan juga kebitaraan dari segi rugby, sains dan juga robotik, ya, renang. Jadi apabila pelajar di luar bandar, ya, contohnya di Sabah dan Sarawak ataupun di mana saja penjuru di seluruh rakyat Malaysia ni, di Malaysia ini, bila datang bersekolah di VI, mereka akan dapat merasakan berada bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain, berada di Kuala Lumpur, dan akan meningkatkan keyakinan dan jati diri mereka dan melihat pada peluang pembelajaran sebenarnya ada banyak. Ya, sebab untuk program amal ni ada banyak program. Selain daripada untuk tujuan meningkatkan perpaduan, mereka ada juga program kepimpinan, kan, robotik, dan juga ada untuk program antarabangsa. Antara contoh-contoh aktiviti yang akan dijalankan? InsyaAllah kita akan jalankan di sekolah amal ni, dia ada program-program yang berbentuk sekiranya di asrama, ya, mereka ada program kepimpinan, ya, co-curriculum pancaragam, ya, mereka ada jaringan kerjasama, contohnya program Pintar Budaya Fukuoka pernah di Tokyo dan sebagainya, di Victoria Institution lah, dan ada banyak program-program peningkatan di antarabangsa yang mereka jalankan. Ya. Okey. Bagaimana pemilihan yang dilaksanakan untuk memastikan agar pelajar itu benar-benar layak menyertai program? Ialah sekolah ini sekolah yang orang kata berprestij lah. Kalau sebut, daripada sekolah ni bangga ibu bapa, kan? Betul. Tapi tak semua mampu ataupun kita tidak punya kuota yang mencukupi untuk mengajak semua pelajar menyertai program ini. Jadi apakah ciri-ciri ditentukan untuk pelajar ini layak menyertai? Pelajar itu adalah tentunya warga negara Malaysia lah, dan terbuka kepada semua rakyat Malaysia, dan yang penting sekali ada pemilihan pelajar tu mesti ada satu ciri yang special dari segi co-curriculum, persatuan, mungkin akademik dan sebagainya. So akan buat pemilihan. Tapi yang penting sekali ialah pelajar B40 atau pelajar yang berada dalam golongan yang tidak mampu untuk belajar di asrama, tidak berupaya untuk belajar di asrama, mungkin tidak mampu untuk masuk ke sekolah-sekolah asrama penuh, mereka boleh memohon untuk masuk di sekolah amal ini. Setakat ini memang kapasiti sekolah tu terbuka juga untuk pelajar-pelajar harian yang lain. Jadi kita tempatkan khusus untuk program amal ini untuk pelajar-pelajar, ya.
Program ini berlangsung pada 24 hingga 27. Hanya beberapa hari. Jadi macam mana untuk menerapkan semua elemen-elemen keunikan dan apa sahaja objektif tadi dalam masa 4 hari ini? Alhamdulillah, seluruh 4 buah sekolah tadi dari seluruh Malaysia, daripada Sabah, Sarawak dan juga Johor, datang berkampung di Victoria Institutions, dan kita akan adakan program promosi pada 25 hari bulan Jun di Aeon Maluri, Kuala Lumpur. Dan di sana akan ada banyak program. Sekarang mereka sedang berlangsung program tersebutlah di Victoria Institution. Ada banyak program yang mereka berlangsung. Tetapi kemuncaknya di sana akan ada pertandingan tarian, nyanyian solo, pertandingan muzik, ada robotik, dan juga ada pameran, video TikTok, dan juga poster-poster dan pertandingan e-quiz. Jadi kami jemput semua rakyat Malaysia yang berada bersekitaran Kuala Lumpur, Selangor, KL, ataupun seluruh Malaysia yang kalau nak datang, kebetulan datang ke Kuala Lumpur, singgah di Aeon Maluri. Okey. Saya rasa. Manakah program ini sudah bermula sejak tahun 2010? Kan? Maksudnya setiap tahun tu akan ada kohort tertentu yang menyertai program amal ini. Betul. Memang ada. Bagaimana kalau mungkin Puan Raja Nurhayati boleh kongsikan apakah antara kelebihan pelajar-pelajar yang menyertai program amal ini dan bagaimana keberkesanan program ini dalam konteks perpaduan dalam negara Malaysia? Alhamdulillah, kalau kita lihat pelajar ini, dia dapat portray, dapat mempamerkan, kan, apabila mereka belajar di sekolah, contohnya di VI, kan, dalam satu sekolah ada pelbagai kaum, ada pelbagai orang kata latar belakang, jadi mereka akan dapat meningkatkan self-esteem. Dan pelajar-pelajar ini kita lihat mereka berjaya untuk menempatkan diri. Contohnya apabila mereka menyertai pertandingan robotik ataupun menyertai rugby yang ada di sekolah itu, maka mereka akan dapat meningkatkan kecemerlangan diri. Terutamanya program-program kepimpinan ini, kan, program-program kepimpinan ini akan membantu mereka untuk menjadi pemimpin pelapis kita pada masa hadapan, yang sangat penting kepada negara lah. Ada perancangan untuk meluaskan lagi program sebegini kerana ini dari segi kapasiti tak sebesar dengan jumlah pelajar yang kita ada. InsyaAllah kami pulangkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia buat masa ini kita promosi kepada 4 buah sekolah ini. InsyaAllah sekiranya ada permintaan, mungkin Kementerian akan mengkaji tentang keperluan untuk pertambahan perluasan dan sebagainya. InsyaAllah. Bagaimana pula berkenaan dengan tenaga pengajar? Lazimnya bila kita bercakap berkenaan dengan pelajar sekolah ni, cikgu yang terlibat. Tapi mungkin ialah peratusan cikgu tu sudah diletakkan di kawasan-kawasan sekolah tertentu, kan? Bagaimana pula tambahan untuk tenaga pengajar bagi program amal ini? Dia bukan satu program yang baru, bukan satu program yang menambah beban tugas guru, tak ada. Sebab dia adalah program-program yang biasa berlangsung. Contohnya macam di Victoria, kalau kapasiti asrama itu 350 orang. Jadi 50 orang kita tempatkan khusus untuk pelajar-pelajar amal ini. Maka dia bukan menjadi satu perkara yang barulah kepada guru-guru. Jadi guru-guru sangat seronok dalam melaksanakan program amal ini sama ada. Jadi dia hanya melaksanakan itu dalam bentuk pengantarbangsaan dan peruntukan yang diberikan adalah sangat baguslah untuk program-program ini, kepimpinan dan sebagainya. Kalau kita lihat, pelajar pun sangat seronok belajar bersama-sama dengan rakan walaupun mereka daripada Labuan, Sabah, bersama-sama. Jadi ini semua tingkatan 4, tingkatan 5 ataupun tingkatan 1 sampai tingkatan 5? Tingkatan 1 sampai tingkatan 5. So boleh buat 2 kali permohonan, sama ada untuk kemasukan tingkatan 1 ataupun kemasukan ke tingkatan 4. So boleh mohon melalui MOE, boleh datang ke Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing, Johor, Sabah, Sarawak, ataupun boleh pergi terus ke sekolah-sekolah amal. So tak ada masalah. Jadi pelajar boleh mohon untuk masuk tingkatan 1 dan juga tingkatan 4. Tapi tahun ni dah tak sempat lah. InsyaAllah November nanti kami akan buka balik. Untuk next year, tahun depan punya. Tahun depan. Sebab sekarang memang program dah berjalan. InsyaAllah. Jadi kita jemput untuk anak-anak kita, ibu bapa, ayah, anak di luar sana untuk sama-sama datang untuk belajar di sekolah amal ini untuk program kebudayaan, program perpaduan amal Malaysia, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Raja Nurhayati sama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan program amal peringkat kebangsaan bagi tahun 2022. Terima kasih banyak dan kita berehat seketika, kita kembali selepas ini.